Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku nak cerita tentang Mitsubishi Xpander. Okey, aku dah miliki Mitsubishi Xpander ni dari 2021, 2, 3, mungkin dalam 2 tahun lebih lah. Okey, jadi aku nak cerita kat sini tentang adakah Mitsubishi Xpander ni masih relevan. Sebabnya aku tengok aku punya view dekat YouTube channel ni masih ramai lagi orang yang view aku punya video berkaitan dengan Mitsubishi Xpander. Jadi aku macam query, okey, masih hangat lagi ke Mitsubishi Xpander ni? Okey, jadi aku akan cerita 7 kebaikan dan 7 keburukan Mitsubishi Xpander, dan aku akan bagikan kepada 2 video yang berasingan lah. Jadi jangan lupa tekan button like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, yang pertama, kenapa aku kata Mitsubishi Xpander ni dah tak relevan adalah kerana dia punya enjin. Kau kena ingat dia punya body ni, okay, adalah seberat 1.8 tan, hampir 1780 kg. Jadi dengan enjin 1.5 liter 4 silinder dengan 104 HP atau 105 PS ini, okay, dengan 141 Nm of torque ni, jadi aku rasa enjin ni agak kecil lah berbanding dengan berat dia. Tetapi dia tidaklah begitu underpower. Aku rasa dia masih lagi munasabah, tapi aku rasa perlu menggunakan enjin yang lebih berkuasa. Okay, itu perkara pertama. Okay guys, perkara kedua kenapa kurang relevannya Mitsubishi Xpander ni adalah dia punya transmisi. Okay, ni dia punya transmisi adalah 4 automatic transmission. Dan kita tahu ianya ada kebaikan, tapi kelemahannya adalah ianya kurang lancar dan kemudiannya dia menghasilkan penjimatan minyak yang kurang memuaskan. Okey, kurang lancar ni bukan bermaksud dia bermasalah, tidak. Tetapi kelancaran pertukaran gear tu kita boleh rasa, dan kalau korang gunakan cruise control ni, korang akan rasa agak sedikit terganggu lah dengan pertukaran gear dia yang yalah, dia ada 4 speed kan, berbanding CVT yang ada 7 speed. Baik, perkara ketiga yang aku kurang gemar tentang Mitsubishi Xpander ni adalah berkaitan dengan minyak dia. Okay, dengan body hampir 1.8 tan, enjin yang kecil, jadi penggunaan minyak dia pada aku sedikit boros lah. Sedikit boros. Dia bukan teruk, dia sedikit boros daripada kalau jimat tu berada di bar dia bawah sikit je. Okay, tengok, ini adalah contoh lah. Okay, dia ada suku lah kat sini, tapi dia boleh jalan 240. Okay, nampak 240 tu macam banyak, tapi percayalah, yang ini aku rasa dalam 100 je lebih kurang. Meter ni, satu lagi masalah, meter ni tak boleh dipercayai sangat lah. Okay, kat sini dia tulis 14.6. Okay, ini adalah pemanduan lebih kurang 40 minit tadi, dan aku bawa dalam 100 km sejam sahaja dengan pemanduan yang santai, trafik yang lancar. Okay, yang ni pun punca lainnya adalah bukan sahaja berkaitan dengan penggunaan minyak dia, tapi bacaan dia punya MID ni pun sedikit meragukan lah. Okay, bacaan dikira dia tak turun 1 km 1 km tau, dia akan turun 10 di dalam gandaan 10. Jadi dia sedikit akan memberikan gangguan kepada korang lah ketika memandu. Dan bacaannya yang ini contohnya 14.6 km per liter ni, kalau kau gerakkan kereta nanti dia akan drop. Dia akan terus drop. Sama juga dengan yang di sini Okay, ni 240. Nanti bila kau mula bergerak, idling dia akan nampak bacaan dia cantik, tapi bila kau start bergerak nanti dah jadi 190 je. Okay, jadi penggunaan minyak dia yang ikut pengalaman aku, puratanya lebih kurang 14 km per liter. Okay, dan paling jimat dekat highway pun boleh cecah hingga 16 km per liter. Dari situ tak adalah nampak terlalu boros, tapi kalau penggunaan sebenar dia, satu tangki ni 45 liter ni hanya boleh capai dalam 500 km je, dalam pemanduan highway lah, fully highway. Okay, jadi pada aku penjimatan minyaknya kurang memuaskan. Okay, satu lagi yang kurang relevannya adalah tiada lagi ADAS. Okay, tiada ADAS. Okay, hanya ada dashcam. Ini rain sensor. Okay, rain sensor, kemudian wiper, dan teknologi lain tak ada ADAS. Kereta ni sangat primitif, sangat asas. Veloz dah ada TSS, jadi harganya pula
Okay, nanti kita akan bincang. Tapi aku rasa dengan teknologi purba ni menyebabkan ianya kurang relevan pada zaman ini, tahun 2023 ni. Baik, perkara kelima kenapa aku rasa Mitsubishi Xpander ni dah kurang relevan adalah daripada segi harga. Okey, tadi aku cerita tentang tiada sistem ADAS, tetapi ianya dijual pada harga hampir RM100,000, RM99,800 macam tu. Sedangkan pesaing terdekat dia, Toyota Veloz, dijual pada harga RM95, lengkap dengan ADAS, lengkap dengan ciri keselamatan lain. Okey, aku rasa dah tak relevan lah. Okey, dah tak relevan dari segi harga dia. Kenapa harga sebuah kereta yang asas, yang tak ada teknologi ADAS, enjin lama, CVT pun tak ada, tapi kenapa dijual lebih mahal berbanding sebuah kereta yang lebih moden macam Veloz? Okey, perkara keenam adalah dari segi faktor keselamatan dia. Dia hanya ada 2 airbag saja, guys. Keretanya hanya ada 2 airbag saja di tahun 2023. Airbagnya hanya ada 2, sedangkan pesaingnya sehingga ke 6 airbag. Aku rasa ini adalah benda yang turn off lah. Okay, turn off kerana faktor-faktor keselamatan tu tak dititik beratkan. Sedangkan harganya dah lebih mahal berbanding pesaing. Tetapi safety tak ada. Passive safety macam airbag ni hanya 2. Active safety jangan ceritalah, memang tak ada lah kan. Akhir sekali, perkara ketujuh kenapa aku rasa Mitsubishi Xpander ni dah tak relevan adalah kerana kau tengok dia punya papan pemuka ni. Aku rasa sangat old school. Dia bukannya old school yang macam Nissan tau. Dia ni macam tak ada kemahiran, tak pandai nak buat dashboard yang cantik ni. Nampak dah cuba, dah nampak try, tetapi masih lagi nampak macam tidak cukup clean, tak nampak premium, nampak macam try hard. Okay, interior yang lain pula, kau tengok kerusi ni. Kerusi dengan cutting diamond ni, dia nak macam nak macam Mercedes ke, tapi tak berapa nak jadilah dengan bentuk kerusi yang tak berapa nak cantik ni. Okay, aku rasa percubaan yang kurang berjaya dari segi design dalaman dia. Oleh itu, berdasarkan 7 sebab ni, aku mencadangkan kepada Mitsubishi agar segera membawa masuk Mitsubishi Xpander facelift kali kedua. Sebab ini adalah Mitsubishi facelift pertama yang kali kedua yang macam di Indonesia. Dia menggunakan enjin yang sama tapi dah tukar kepada CVT, dan kemudiannya dianya lebih moden dengan dashboard yang lebih nampak classy, dipanggil horizontal axis. Okey, jadi dengan two-tone aku rasa ianya lebih menarik dan lebih berdaya saing. Sebab Veloz keluar sebelum ni, Mitsubishi hanya tunggal lawan dengan Arus, dengan Rush, jadi dia boleh bersaing. Q pun sehingga 6 bulan. Okey, aku dapat kereta ni 6 bulan, tetapi sekarang ni 2 minggu dah boleh keluar sebab bersaing dengan Veloz dan juga Alza. Okey, jadi aku rasa Mitsubishi perlu segera bawa. Aku rasa kenapa, sebab mereka ni lambat. Sebab sale untuk Xpander ni masih lagi boleh tahan, dan ianya dilancarkan 2020. Jadi aku rasa dia baru 3 tahun. Jadi Mitsubishi rasa macam okey, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin mereka juga berkira-kira tentang harga. Adakah harga nak dikekalkan ataupun harga sebenarnya perlu dinaikkan dengan Mitsubishi Xpander facelift tu. Jadi aku cadangkan bawalah segera jika nak terus bersaing, nak terus relevan. Jadi itu je yang aku nak share. Jangan lupa tunggu bahagian kedua. Aku akan cerita kenapa Mitsubishi Xpander ni sebenarnya masih relevan dan masih boleh dibeli di pasaran Malaysia. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.